Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan bertujuan melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Antaranya, termasuklah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkenalkan rancangan buku hijau, memperkasakan peranan agensi kerajaan, pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana (IKS) dan pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Luar bandar. Tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan kooperasi yang sedia ada di luar bandar. Program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baru, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Bandar. Penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Rancangan Buku Hijau. Rancangan Buku Hijau Peringkat Kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan Rubber Industry Smallholders Development Authority (RESDA) atau dikenali sebagai Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baru untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneruk ke pembukaan tanah baru untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah
telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SALCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Skim peneroka Felda tidak hanya dikhaskan untuk membantu Bumiputera. Kaum Cina dan India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah Felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti di Felda Lurah Pilut di Pahang, Felda Keratong di Pahang dan Felda Sendayan di Negeri Sembilan. Pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Antaranya seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Dara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedah, Urban Development Authority (UDA) atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Hussein On, Ceras dan Bandar Baru UDA, Skudai. Pemilikan modal saham. Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera melalui Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada 17 Mac 1978. Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat Berhad. Kaum bukan Bumiputera turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Pengenalan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaik taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Industri ini meliputi kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Antara IKS yang berjaya termasuklah Best Farm Co., Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Foods Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia yang kini dikenali sebagai Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Hasilnya, muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan vokasional.
Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Institut Teknologi Mara (UiTM) ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Semua langkah yang dilaksanakan bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Segala program pembangunan yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita. Kita perlu meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara.